Sebab itu di zaman Rasulullah ada sahabat yang bekerja. Ada sahabat yang hanya kerjanya menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya raya ini menanggung semua mereka-mereka yang sedang belajar. Belajar agama Allah, belajar hadis Allah, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Yahudi, belajar bahasa apa. Akhirnya mereka menebar ke seluruh dunia, termasuk ke negara kita, termasuk bukan hanya ke China. Sebab itu sekali lagi, mari kita kalau kita kaya berazamlah, ya Allah, aku nak jadikan duit yang aku ada ini modal untuk aku jumpa Allah. Aku nak bantu apa? Nak bantu orang miskin, nak bantu masjid, nak bantu surau, bantu orang susah, bantu anak yatim, bantu janda-janda, bantu anak yang sedang tahfiz, bantu untuk berikan makanan, bantu untuk berikan minuman, bantu untuk berikan buku-buku, bantu untuk menghidupkan majlis-majlis tazkirah, bantu untuk ulama-ulama terus berkembang, tidak memikirkan banyak apa kepentingan hidupnya, kerana kepentingan hidupnya sudah dipenuhi. Sebab itu semua para pendakwa di zaman Rasulullah tidak bimbang tentang rezekinya. Kerana yang kaya semua menyumbang untuk agama. Semua berkira apa aku nak bagi untuk agama. Sebab itu kita dapat agama ini. Kalau kita buat tak kisah. Kalau kita buat tak tahu tentang agama. Anak pandai agama ke tak pandai agama. Anak boleh baca Quran ke, anak faham Quran ke tidak. Kita tak ambil kira. Kita sedang menghina agama. Kita sedang merendahkan agama. Kita sedang mencabut roh agama dari anak-anak. Hari ini mak bapak dah tak kisah anaknya baca Quran ke tak. Yang penting anak dapat 6A UPSR. Anak dapat pergi asrama. Anak dapat banyak ASPM. Anak dapat pergi kampus. Anak dapat pergi universiti. Tanpa dia rasa bimbang sikit pun yang anak ini tidak tahu agamanya. Tidak faham agamanya. Tidak cinta dengan agamanya. Maka lahirlah anak-anak pandai, anak-anak cerdik, anak-anak yang genius, otaknya penuh dengan ilmu dan kepakaran, tetapi hatinya kosong dengan akidah. Tertongging jalannya. Kerana apa? Kerana penuh otaknya dengan ilmu, tapi tidak dipenuh jiwanya dengan agama, kerana tidak ada satu tulang belakang pun yang mampu menyelamatkan anak kita selagi mereka tidak berlatar belakangkan agama. Jika mereka mengaku anak kita Islam, tapi anak kita tak faham Quran, anak kita tak tahu baca Quran. Ramai mak ayah tak rasa malu anaknya tak boleh baca Quran. Tak rasa sikit pun malu anaknya tak solat. Tak rasa malu anaknya tu tak buka aurat. Ini menandakan kita tak sayang dengan agama. Kita tak sayang dengan Allah. Kita tak sayang dengan Rasulullah. Sebab kita tak pernah bersedia esok di sana Allah tanya apa kamu buat dengan agama. Kamu mengaku kamu beragama Islam, apa kamu buat untuk Islam? Kamu mengaku kamu kenal Rasulullah, untuk apa perangai Rasulullah yang kamu buat? Apa tugas Rasulullah yang kamu sambung? Sebab ini kita meneruskan tugas-tugas para Nabi. Mengikut kemampuan masing-masing. Kemampuan buatlah baik, bangunlah akhlak baik. Akhlak adab yang baik itu kunci. Kunci untuk mendidik anak kita jadi baik. Tak payah cerita hukum dulu, cerita akhlak dulu.
Makanya duduk elok-elok, tangannya tangan kanan, mulutnya dengan bismillah, habisnya alhamdulillah. Suapnya sikit-sikit, ambil dekat dulu. Kita tak bagi tahu itu adabnya Rasulullah, tapi kita pasak dia siap-siap. Dari awal lagi, inilah adab makan kita. Inilah adab duduk kita. Inilah adab berbual kita. Hari ini sudah jelas generasi muda memang bercakap tidak hormat lagi dengan mak ayah, dengan orang dewasa. Kerana mereka sudah terlalu biasa bercakap dengan Facebook. Terlalu biasa bercakap dengan WhatsApp. Bahasanya tidak teratur dan mereka sudah tak kisah kamu nak bercakap tengok muka ke tak tengok muka. Nak bersembang cara beradab ke tak beradab. Nabi nak berbual, dia tolak mukanya betul-betul depan orang yang berbual. Anak kita, muka dia ke iPad, iPod, dia bercakap dengan kita. Tak tengok pun muka kita. Salam dengan kita, tengok iPad, tak tengok tangan kita pun. Tak tengok muka kita pun. Sebab itu mereka sudah tidak dapat beza bagaimana bercakap dengan orang tua, bagaimana bercakap dengan orang dewasa, bagaimana bercakap dengan orang yang sebaya dengan dia dan bagaimana bercakap dengan orang yang muda dari dia. Sebab dia sudah terlalu mabuk dengan bahasa di iPad, di iPod, dengan WhatsApp dan Facebook dan segalanya. Dan dia merasa semua orang sama je. Sebab itu hari ini kalau jemputan-jemputan kahwin pun dah kata, saudara semari tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Dia hantar dalam grup saja. Dia tak peduli yang baca tu tua ke, yang baca tu muda ke, yang baca ke kanak-kanak ke. Sama aja ayatnya. Sedangkan dengan orang tua kalau boleh personal loh. Assalamualaikum doktor, saya nak jemput. Bukan tuan-tuan dan perempuan dalam grup tu. Tengok umurnya berapa. Tengok adabnya bagaimana. Kalau boleh jumpa, jumpa. Kalau boleh telefon, telefon. Sebab dia orang tua. Adabnya lain. Santunnya lain. Sebab itu banyak orang tua kecil hati. Banyak orang tua tak nak pergi. Dia jemput dalam WhatsApp. Dia tak sebut nama kita. Dia sebut kawan-kawan je. Dia sebut sahabat-sahabat je. Kita masuk kedok. Kita pun tak pernah pesan, wahai anak-anak, jemput orang tua kalau boleh datang sendiri. Hantar kad sendiri. Itu adab nombor 1. Bukan dalam WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan. Sebut namanya secara spesifik supaya dia tergerak untuk hadir. Tapi adab ini sudah makin lentor-luntur. Sehingga anak sudah hilang adab bercakap dengan orang tua. Ini masalah besar sekarang. Dengan cikgu ke, dengan mak dia ke, dengan kawan ke, dengan orang tua ke, orang muda. Bahasanya sama. Kerana dia sudah terlalu biasa dengan bahasa-bahasa dalam media-media sosial. Maka mari kita semak sama-sama. Hijrah ini kita nak ajar anak kita adab. Kita nak jadikan diri kita ini contoh akhlak apa? Sebab itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Baru nak jadi gabung kamu ada agama. Ada akidahnya. Ya, saya orang Islam, saya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada tak syariahnya? Ada tak peraturan-peraturannya? Ada tak undang-undangnya? Ada tak adabnya? Ada tak pesanan-pesanannya yang membentuk ketiga akhlaknya. Sebab itu akhlak itu dibentuk dari dalam rahim ibu. Akhlak dan adab dibentuk ketika anak sudah dalam kandungan lagi. Sebab itu ibu mengandung tengok yang elok-elok, baca yang elok-elok, baca Quran banyak-banyak. Jangan tengok cerita yang buruk-buruk, jangan buat benda yang buruk-buruk. Kenapa? Walaupun mungkin ada dongeng-dongengnya juga.